Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma tamina bil khair, Allahumma tamina bil khair, Allahumma tamina bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pertamanya marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala pada malam ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala sekalian, dapat bersama-sama kita dalam siri kuliah lanjutan kita pada membincangkan buku yang bertajuk Mukhtasar Ilmu Falak, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali perbahasan kita dalam bab yang pertama, iaitu pengenalan ilmu falak, insya-Allah. Namun tuan-tuan, sebelum kita membincangkan berkaitan dengan bab yang pertama ataupun pengenalan ilmu falak pada malam ini, tuan-tuan, saya ingin buat sedikit mukadimah lah berkaitan dengan kuliah kita pada malam ini. Tuan-tuan, alhamdulillah, insya-Allah buku ini tuan-tuan kita akan membincangkan 5 tajuk, dan pada malam ini kita akan membincangkan tentang pengenalan ilmu falak, tuan-tuan, pengenalan ilmu falak dalam perbahasan ataupun dalam perbincangan berkaitan dengan takrif, dengan takrif. Jadi sebelum kita membincangkan tentang pentakrifan ataupun tentang perbahasan ilmu falak, insya-Allah tuan-tuan, sebagai mukadimah kepada perbincangan kita pada malam ini, tuan-tuan, ingin saya berkongsi tentang beberapa perkara yang menarik dalam perkembangan ilmu falak yang alhamdulillah telah pun kita dengar dalam beberapa hari, dalam beberapa minggu pada malam ini, insya-Allah. Yang mana tuan-tuan, kalau kita perasan ataupun kalau kita dapat lihat pada beberapa hari yang lepas, pada beberapa hari yang lepas, seperti mana tuan-tuan dapat lihat pada slide yang dipaparkan ini, iaitu apa yang kita dengar, iaitu Al-Amal atau probe kapal angkasa yang telah pun dihantar oleh UAE. UAE telah pun memasuki orbit planet Marikh, dan alhamdulillah tuan-tuan, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, kita pun tumpang berbanggalah dengan apa yang telah dilaksanakan oleh UAE, iaitu melancarkan sebuah kapal angkasa untuk misinya adalah untuk mengkaji tentang atmosfera planet Marikh sebenarnya, dan ia sebenarnya adalah suatu pencapaian yang kita boleh banggakanlah, alhamdulillah, sebagai negara Islam, dan mana antara misi yang telah pun disebutkan adalah untuk mengkaji tentang atmosfera planet Marikh, untuk mengenal pasti, tuan-tuan, kerana planet Marikh ini adalah satu planet yang satu ketika dulu ianya adalah satu planet yang dikatakan adalah satu planet yang boleh menampung kehidupan. Namun oleh kerana beberapa perkara yang berlaku terhadap planet Marikh itu, akhirnya planet Marikh itu sudah menjadi tandus, dia tidak boleh lagi menerima kehidupan. Dan kemudian planet Marikh ini juga oksigen yang dikatakan sepatutnya berada di permukaan planet itu, sekarang ni sudah berada di luar atmosfera. Jadi itu menyebabkan planet ini sudah tidak boleh diduduki dan tidak boleh menampung kehidupan. Jadi antara misi yang telah dihantar Al-Amal ini ataupun probe ini adalah untuk mengenal pasti mengapa ataupun kenapa perkara ini berlaku pada planet Marikh. Dan tuan-tuan, secara umumnya perkara ini kalau kita dapat lihat adalah menjadi suatu perkara yang Allah Ta'ala suruh juga untuk kita perhatikan, yang kalau nanti insya-Allah kita akan bincang ayat Quran berkaitan dengan suruhan daripada Allah Ta'ala untuk melihat kepada langit, melihat kepada bintang dan sebagainya, dan Allah Ta'ala suruh kita fikir, iaitu kalau kita dapat lihat bagaimana planet Marikh yang satu ketika boleh menampung kehidupan, dan akhirnya planet Marikh pada hari ini atau planet yang mati, yang tak boleh nampung kehidupan lagi. Dan ini satu perkara yang kita patut fikirkan
kita patut renung sebagai manusia yang Allah Ta'ala beri tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kita patut memakmurkan bumi ini dengan tanggungjawab yang Allah Ta'ala telah berikan. Okay. Alhamdulillah. Dan menariknya juga bila kita lihat bahawa engineer ataupun mereka yang terlibat dalam pembinaan prop Al-Aman ini juga terdiri daripada mereka yang muda, dikatakan dalam lingkungan peratus umur dalam 27 tahun. 27 tahun ni satu benda yang menarik jugalah, yang mungkin insya-Allah kita Malaysia boleh sama-sama buat atau laksanakan, ataupun kita boleh tirulah nanti satu masa nanti insya-Allah, kerana kita rekrut mereka yang muda untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan berkaitan dengan mufalah ini. Baik. Dan alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita dah masuk dalam bulan Rejab. Kalau ikutkan takvim, pada malam ini kita dah masuk pada 2 Rejab, pada 2 Rejab. Dan sebagian berkongsi tentang kegembiraan untuk kerana dapat melihat anak bulan pada 30 Jamadil akhir yang lepas. Maka insya-Allah tuan-tuan, saya kongsikan bersamalah dengan tuan-tuan sekalian gambar anak bulan yang boleh telah pun kami rakam pada semalam, pada kemarin, yang mana kalau tuan-tuan dapat lihat pada slide di hadapan ataupun pada tayangan video ataupun tayangan gambar ini, ini adalah gambar yang alhamdulillah kami di Pantai Pasir Panjang ataupun Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang telah dapat merakam ataupun menangkap gambar lah, gambar hilal. Tapi tuan-tuan, dalam gambar ni kalau tuan-tuan tengok mungkin tak apa jelas, kerana anak bulan ni dalam lingkungan 16 jam 16 jam memang kalau dilihat dengan mata kasar memang agak sukar untuk dilihat lah, dan alhamdulillah pada petang kemarin dan hampir maghrib, lepas maghrib lah gambar ini diambil, kami dapat melihat anak bulan Rejab, dan bagi kami ini merupakan satu kegembiraan lah. Kalau sekiranya tuan-tuan perempuan sekalian yang pernah mengikuti program melihat anak bulan, ataupun bagi mereka yang terlibat dalam dunia falak, sebenarnya melihat anak bulan ini juga merupakan satu nikmat dah sebenarnya. Melihat anak bulan ini sebenarnya satu nikmat. Bila Allah Ta'ala beri tengok anak bulan tu, Allah Akbar, dia terasa debar-debar, terasa satu nikmat yang masya-Allah, Allah Ta'ala saja yang tahu macam mana nikmat melihat anak bulan ini. Terasa macam melihat sesuatu yang orang kata apa, kadang-kadang tak semua orang boleh lihat. Dan walaupun kalau pengalaman kami di Perak, pada tahun lepas hanya 2 kali saja dapat melihat anak bulan sepanjang tahun 2020. Alhamdulillah pada tahun ni 2021, pada bulan 2 ataupun pada bulan Rejab ni kita dah dapat melihat anak bulan. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan lagi untuk melihat anak bulan lah. Dan ada beberapa buah negeri juga yang dimaklumkan telah dapat juga melihat anak bulan kemarin, termasuklah Negeri Sembilan, Selangor, dan beberapa buah negeri lagi lah, insyaAllah. Dan ini gambar ni tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak ada apa jelas, jadi saya beralih pada slide yang tuan-tuan dapat lihat anak bulan ni dengan lebih jelas, insyaAllah. Okey, saya rasa ini lebih jelas lah kedudukan anak bulan, di mana tuan-tuan dapat lihat kedudukan anak bulan di tengah-tengah gambar ini, dengan menggunakan teleskop dan juga teleskop Ryan 80mm, dan juga menggunakan kamera 55OD lah, Canon 55OD. Okey, baik. Dan alhamdulillah, moga-moga tuan-tuan bila datang bulan Rejab ni, kita maknanya ada lebih kurang dalam 2 bulan lagi bulan Rejab. Kemudian kita akan masuk bulan Syaban, dan kemudian kita akan masuk bulan Ramadan, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita dalam bulan Rejab dan juga bulan Syaban ini, dan insya-Allah Allah Ta'ala memanjangkan usia kita untuk kita masuki bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Baik tuan, itu sebagai satu mukadimah lah kepada perbincangan kita pada malam ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang pengenalan ataupun tentang pentarifan ilmu falak, pentarifan ilmu falak. Baik tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan yang ada mempunyai buku, jadi boleh buka halaman muka surat 5 untuk kita sama-sama membincangkan berkaitan dengan pentarifan ilmu falak. Seperti mana saya maklumkan tadi tuan-tuan, bahawa buku ini kami susun sebenarnya untuk pengajian, disesuaikan untuk pengajian di masjid dan juga surau,
Jadi kalau tuan-tuan yang ada memiliki buku ini, kalau lihat ada beberapa ataupun hanya sedikit sajalah buku-buku yang berkaitan ataupun perbahasannya berkaitan dengan pengiraan, kan? Hanya sedikit saja kan kami cuba nak sesuaikan ataupun nak memberikan suatu maklumat kepada ahli jemaah sekalian supaya dia nampak ringan, nampak santai. Dan juga supaya ilmu falak ini boleh kita dapat sampaikan kepada semua pihak. Nanti kalau sekiranya mereka ini berminat untuk mendalami ilmu falak pada dalam perbahasan yang lebih mendalam, maka selepas itulah kita perkenalkan mereka dengan kaedah-kaedah pengiraan yang lebih complicated ataupun lebih panjang. Jadi untuk kalau tuan-tuan dapat lihat buku yang kami susun ini, Mukhtasar Falak ini, sebenarnya adalah buku yang ringkas, hanya menghuraikan tentang ataupun hanya menyatakan beberapa perkara secara mendatar saja berkaitan dengan isu-isu falak, dan tidak ada pengiraan-pengiraan, formula-formula yang rumit-rumit. Dia hanya menceritakan tentang ilmu falak. Sesuai tuan-tuan, insya-Allah moga-moga buku ini dapat dikembangkan di masjid-masjid ataupun di surau-surau ataupun pengajian-pengajian ilmu falak sebagai pengenalan ataupun mukadimah kepada ilmu falak ini, insya-Allah. Dan moga-moga dengan cara ini kita dapat menarik lebih ramai orang berminat dalam ilmu falak, lebih ramai orang yang dapat berkecimpung dalam dunia falak ini, dan insya-Allah moga-moga nanti kita akan lebih ramai lagi sahabat-sahabat mereka yang akan mahir dalam ilmu falak ini. Kerana ilmu ini tuan-tuan nanti insya-Allah kita akan bincang betapa pentingnya kepada umat Islam. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan pada malam ini kita akan masuk dalam bab yang pertama, pengenalan ilmu falak, iaitu dalam bab pentakrifan, dalam bab pentakrifan. Baik. Insya-Allah tuan-tuan, bila kita sebutkan tentang pentarifan, tentu sekali lah kita lihat di sini perbahasannya merangkumi dua perkara, iaitu dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah, dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah. Baik, tuan-tuan, kalau kita lihat apa yang kami catatkan di sini, iaitu dengan merujuk kepada Imam Raghib Al-Asfahani, seorang ulama yang cukup terkenal dalam memberikan taksiran ataupun pentakrifan kepada istilah-istilah yang sama ada dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab, dalam beberapa istilah-istilah lain, dalam ilmu-ilmu lain, menyebutkan bahawa kata falak, kalau tuan-tuan kita dapat lihat di sini, perkataan falak itu ejaannya dalam bahasa Arab adalah fa lam kaf, fa lam kaf, ataupun kalau kita eja di dalam bahasa Melayu, F-A-L-A-K. F-A-L-A-K. Baik, saya rasa mungkin tuan-tuan dan perempuan sekalian yang sudah biasa berkecimpung dalam dunia falak ataupun mereka yang ada latar belakang bahasa Arab, mungkin tidak ada masalah lah untuk memahami ejaan daripada perkataan falak itu, maka dia eja dengan F-A-L-A-K. Cuma tuan-tuan, seringkali juga bila saya bertemu dengan mereka yang kadang-kadang buat iklan ataupun menyatakan ilmu falak itu dengan F-A-L-A-Q. Mungkin kerana biasa kalau kita sebut bahasa Arab ni mungkin bunyi huruf qaf, bunyi huruf ain itu kan kadang-kadang kita nak tekankan sangat supaya nampak Arab ni itu. Tetapi ejaan sebenar dalam perkataan falak ini adalah F-A-L-A-K kalau kita terjemah dalam bahasa ataupun kita eja dalam bahasa Melayu, kerana K itu dia merujuk kepada huruf kaf. Baik. Yang bermaksud, kalau kita lihat dalam catatan kami menyatakan bahawa falak itu menurut Imam Al-Asfahani adalah majur al-kawakib, majur al-kawakib, yang kami terjemahkan sebagai tempat perjalanan planet-planet, tempat perjalanan planet-planet. Baik. Dan ia juga bermaksud orbit atau lintasan benda-benda langit, bermaksud orbit atau lintasan benda-benda langit yang disebut sebagai madarijun nujum, madarijun nujum. Baik, tuan-tuan, sedikit tambahanlah kepada nota yang tuan-tuan ada dalam buku ini. Kalau dilihat tuan-tuan, contohnya dalam buku yang dikarang oleh Pak Selamat Hambali, seorang ulama alim falak tuan-tuan di Semarang, di Semarang pernah kami bertemu dan berjumpa dengan beliau, seorang alim, seorang yang sangat tawaduk dan sangat mahir berkaitan ilmu falak ini, dan dia telah menulis sebuah buku berkaitan ilmu falak. Dia nyatakan bahawa falak itu ialah tempat lintasan ataupun edaran bintang-bintang.
bintang-bintang. Sebab itu tuan-tuan, kalau mungkin sedikit tambahanlah kepada nota yang ada dalam buku ini, tuan-tuan, kalau kita lihat takrifan ataupun istilah yang digunakan, contohnya dalam buku ini disebut Majru' al-Kawakib. Al-Kawakib, Al-Kawakib. Kawakib ini tuan-tuan, secara umumnya Al-Kawakib ini bermaksud planet. Planet. Sebab tu kami terjemahkan dalam hal ni adalah planet. Cuma tuan-tuan, dalam istilah turas, turas, mereka menggunakan perkataan kawakib ini dengan merujuk kepada bintang, merujuk kepada bintang. Cuma tuan-tuan, kalau planet ini, sebahagian kitab-kitab ataupun buku-buku menggunakan istilah al-kawakibus sayyarah. Al-kawakibus sayyarah. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan cuba akan sebut nanti kalau sempat pada malam ni, pada halaman 9 tu kita akan lihat rajah di mana kedudukan ataupun set macam mana geosentrik ataupun heliosentrik, nanti ni kita akan bincang. Baik. Jadi tuan-tuan, sedikit tambahanlah kepada perbahasan kita bahawa perkataan al-kawakib ini boleh kita terjemah sebagai planet-planet, tetapi kalau kita lihat dalam buku-buku turas, mereka menyatakan bahawa al-kawakib ini adalah maksudnya bintang. Kalau planet itu mereka nyatakan sebagai al-kawakibus sayyarah. Al-kawakibus sayyarah itu yang saya dapat lihat dalam beberapa penulisan dan juga beberapa kamus yang merujuk kepada istilah yang digunakan ilmu falak turas. Baik. Dan sedikit lagi tambahan kepada pentakrifan kita ini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat lihat di dalam ni, mungkin pentakrifannya agak pendek lah, cuma saya cuba nak huraikan secara panjang sikit. Iaitu kalau kita lihat dalam tafsir yang dikarang oleh Ibnu Ashur, tafsir yang dikarang oleh Ibnu Ashur, dalam tafsirnya mengatakan bahawa falak ini asal daripada ataupun berasal daripada kata falak mirzal. Falak mirzal. Falak mirzal ini adalah merujuk kepada benang yang pusing pada sebatang kayu, yang mana benang itu adalah biasanya digunakan oleh orang perempuan ataupun wanita untuk mengait ataupun untuk menjahit. Jadi disebut falak mizal. Jadi putaran benang itu pada kayu itu, maka itu dinamakan sebagai falak. Itu dinamakan pada falak. Maknanya kalau tuan-tuan cuba search dalam internet dan sebagainya, cuba type falak mirzal. Jadi tuan-tuan akan dapat lihat ada sepotong kayu, ada sebatang kayu, dan kayu itu dililit dengan benang untuk dijadikan sebagai benang untuk mereka mengait ataupun menjahit. Maka Ibnu Ashur mengatakan bahawa perkataan falak ini juga dirujuk ataupun mempunyai asal usul dia kerana dikatakan benang yang dililit pada batang kayu itu, maka itu disebut sebagai falak. Falak. Di samping tuan-tuan, kalau kita lihat dalam beberapa buku, antaranya buku yang ditulis oleh Cikgu Bahar mengatakan bahawa bagaimana asal daripada perkataan falak ini daripada perkataan Sumerian ataupun ada yang mengatakan daripada Babylon, iaitu perkataan pilak. Pilak. Maka diarabkan ataupun diterima dalam bahasa Arab, maka disebut sebagai falak. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Tapi nak menyebutkan di sini bahawa falak ini sifatnya itu, kalau kita lihat falak ini, bila kita kata falak, dia mesti benda yang berpusing mengelilingi. Berpusing mengelilingi. Maknanya kalau ada edaran itu bersifat pusingan. Edaran itu bersifat pusingan. Dan bila edaran kita kata yang kedua, sifatnya mestilah bulat. Walaupun mungkin bulat itu apa yang kita sebut hari ini sebagai ellipsoid dan sebagainya, maka itu adalah sifatnya, yang penting adalah bulat. Cuma mungkin tak bulat tepat, tetapi bulat bujur dan sebagainya, tetapi yang pentingnya adalah bulat. Dan yang ketiga adalah bila sifat sesuatu edaran itu bersifat bulat, maka ukur ataupun bagaimana kita nak mengukurnya adalah daripada tempat dia bermula, di situlah tempat dia berakhir. Tempat dia bermula dan situlah tempat berakhir. Itu sifat apa yang disebut sebagai falak. Kalau contoh, kalau kita berada di balapan lah tuan-tuan balapan. Jadi kalau tuan-tuan lari dalam balapan itu, di tempat mana kita bermula, kita pusing padang itu, dan kemudian kita akan akhir pada tempat yang kita mula tadi. Maka itu dikatakan sifat falaknya adalah di mana kita bermula
dan situ tempat kita berakhir. Dan yang keempat tuan-tuan, sifat falak ini adalah dia berulang. Dia berulang, dan ini tuan-tuan apa yang disebutkan oleh tuan guru kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Nafiah. Bagaimana falak itu dia sifatnya berulang, ulangan, disebut ulangan. Apa yang berlaku pada alam ini adalah ulangan. Maka kalau kita dapat lihat falak itu, kalau dia berpusing, maka kalau kita berada di tengah-tengah pusingan tersebut, maka kita hadap muka kita kepada satu arah, maka kita akan dapati bahawa objek yang berpusing tadi lalu di tempat kita itu berkali-kali. Maknanya itu bermakna pusingan itu akan menghasilkan ulangan. Pusingan itu akan menghasilkan ulangan. Jadi sebab itulah konsep ataupun konteks falak yang kita nak bincangkan tadi ini insya-Allah adalah bagaimana falak itu secara umumnya adalah tempat merujuk kepada orbit, ataupun dalam bahasa moden kita hari ini kita sebut orbit lah, ataupun lintasan benda-benda langit ataupun madarijun nujum, seperti mana yang disebut dalam kitab-kitab buku kita ini insya-Allah. Baik. Dan secara khususnya juga tuan-tuan, lafaz falak ini juga kalau kita dapat lihat ada disebut di dalam Al-Quran. Ada disebut di dalam Al-Quran, yang mana kalau kita dapat lihat tuan-tuan, perbahasan di dalam Al-Quran ini ada menyebutkan tentang perkataan falak ini. Perkataan falak ini iaitu pada surah Yasin, dan juga pada surah Al-Anbiya ayat 33. Surah Al-Anbiya ayat 33. Baik. Dalam konteks kalau tuan-tuan dapat lihat dalam surah Yasin ayat ke-40 ni, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Wa kullun fi falakin yasbahun, yang bermaksud tidaklah mungkin bagi matahari melintasi bulan dan tidak mungkin bagi malam melintasi siang, dan setiap sesuatu itu berada di atas orbitnya berputar. Baik, ini surah Yasin ayat ke-40. Dan perkataan falak ini juga ada diulang sekali lagi tuan-tuan di dalam surah Al-Anbiya ayat 33, di mana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang, matahari dan bulan dan setiap sesuatu itu berada di atas orbitnya berputar. Baik. Menarik tuan-tuan kalau kita lihat ayat ini. Sebenarnya kalau ayat ini nak kita bahas panjang lebar, memang perbahasannya sangat panjang lah, sangat panjang. Dan jadi kalau kita dapat lihat di sini perkataan, ataupun kalau kita tengok dalam surah Yasin ini, bila Allah Ta'ala menyebutkan tentang 3 objek sebenarnya, yang saya rujuk dalam tafsir tentang menceritakan tentang 3 objek, iaitu dalam surah Yasin pun sama dan surah Al-Anbiya pun sama, iaitu Asy-Syams, Al-Qamar dan juga Al-Ard. Asy-Syams, Al-Qamar, Al-Ard. Baik, kalau kita tengok dalam dulu ayat ini menceritakan tentang Asy-Syams. Asy-Syams, jelas Asy-Syams ada dalam kedua ayat ini. Yang kedua Al-Qamar juga jelas dalam ayat kedua ayat ini. Tetapi bila kita lihat di mana perkataan Al-Ard, di mana perkataan Al-Ard, maka perkataan Al-Ard itu sebenarnya dilambangkan dengan apa? Al-Lail wan Nahar, malam dan juga siang. Kerana dalam konteks matahari, dalam konteks bulan, yang mengalami siang dan juga malam itu adalah bumi, maka bumi itu tidak disebut sebagai bumi dalam ayat ini, tapi disebut sebagai al-lail wan nahar, malam dan juga siang. Maka yang disebut bila kita lihat ini, maknanya datang pula pada penghujung ayat ini, kullun fi falakin, setiap sesuatu itu beredar di atas orbitnya berputar-putar. Maka kalau kita lihat dalam tafsir menyatakan bahawa kullun itu merujuk kepada Asy-Syams, merujuk kepada Al-Qamar, merujuk kepada Al-Ard, bahawa ketiga-tiga objek ini sebenarnya berputar di atas orbitnya. Berputar di atas orbitnya.
Baik. Jadi kalau ini memberikan suatu justifikasi sebenarnya yang sangat menarik dalam Quran, bagaimana Quran sendiri telah menyatakan bahawa matahari, bulan dan juga bumi sebenarnya beredar di atas orbitnya, berpusing di atas orbitnya, mengelilingi sesuatu. Baik. Cuma agak menarik kalau perkara ini saya kongsikan, dan mungkin di kalangan tuan-tuan yang dia dah membaca ataupun mendengarnya dalam beberapa siri kuliah, alhamdulillah, itu pada perkataan kullun fi falakin, kullun fi falakin, yang insya-Allah tuan-tuan saya nak kongsikan dalam slide ini. Mungkin kejap sebentar tuan-tuan. Okey, pada lafaz kullun fi falakin, pada lafaz kullun fi falakin, sekejap ya. Okey, di sini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat lihat pada perkataan kullun fi falakin, yang bermaksud setiap sesuatu itu, kullun setiap sesuatu, fi falakin di atas orbit, ataupun berada di atas orbit. Baik. Perkara ini tuan-tuan juga disebutkan dalam tafsir sebenarnya, dan saya yakin bahawa kalau tuan-tuan yang sudah biasa mengikuti siri-siri ataupun perbincangan dalam kuliah falak, perkara ini pun telah di-highlightkan sebagai salah satu i'jaz daripada Al-Quran, daripada Al-Quran. Kerana menarik tuan-tuan, pada perkataan kullun fi falakin ni, kalau kita dapat lihat, okey, baik. Ini tuan-tuan adalah gambaran kepada orbit ataupun solar system kita, di mana kita dapati bahawa dalam solar system ataupun dalam konsep heliocentrik, di mana matahari itu adalah pusat kepada putaran bumi, pada putaran bulan dan lagi beberapa planet yang lain, planet lain. Yang saya cuba nak kongsikan di sini adalah berkaitan dengan perkataan kullun fi falakin, yang bila kita cerai-ceraikan, bila kita cerai-ceraikan, dan tuan-tuan dapat lihat perkataan kullun, kaf lam, fi fa ya, fa falak, fa lam kaf, kullun fi falakin, kullun fi falakin. Baik. Menarik tuan-tuan, dalam tiga rangkap perkataan ini yang menceritakan tentang maknanya setiap sesuatu itu beredar di atas orbitnya. Kerana apa? Kerana perkataan ini kalau kita baca secara biasa, iaitu daripada kanan ke kiri, maka kita akan dapati bahawa bunyinya adalah kullun fi falakin. Tetapi kalau kita baca daripada kiri ke kanan, kullun, rukaf lam, kullun, fi fa ya, falakin, juga falakin. Jadi ayat ini ataupun tiga frasa ini, kalau kita dapat perkataan ini, kalau kita dapat baca kullun fi falakin, itu kalau kita dapat dibaca, boleh dibaca daripada kanan ke kiri ataupun daripada kiri ke kanan. Maknanya boleh baca dua-dua lah dalam konteks ni, dalam konteks ayat ni. Dia merupakan salah satu i'jaz. Maknanya dari sudut maksud ayat dan juga dari sudut susunan huruf dalam ayat ni, dia sinonim, dia tally lah, kita kata dia tally seperti mana makna, dan juga dari sudut susunan hurufnya, susunan huruf dia. Ini merupakan salah satu daripada i'jaz Al-Quran lah, yang menunjukkan bagaimana Al-Quran ini disusun dengan begitu rapi, disusun dengan begitu tertib, sehingga makna itu serasi ataupun seiring dengan susunan huruf yang mewakili makna perkataan tersebut. Dan saya pun ada melihat beberapa penulisan ataupun beberapa video, dia mengatur huruf kullun fi falakin dalam bentuk ini. Jadi tuan-tuan dapat lihat huruf kaf itu lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Baik. Kalau kita susun tuan-tuan, ini tuan-tuan antara proses tadabbur lah tuan-tuan, maknanya tuan boleh menerima ataupun boleh kata pun tak terima apa yang saya kongsikan ini. Maknanya kalau kita lihat dalam ni, saya cuba menyusun huruf kaf ini. Kaf yang pertama bertemu dengan kaf yang terakhir, huruf lam yang kedua bertemu dengan lam yang kedua terakhir, huruf fa
yang ketiga bertemu dengan huruf fa yang ketiga terakhir, dan huruf ya berada di tengah-tengah. Maknanya kalau kita lihat huruf kaf, kullun fi falakin itu berada, kaf itu ada, istilahnya kalau kita sebut ada orbit dia, huruf lam itu ada orbit dia, huruf fa itu ada orbit dia, dan ya itu berada di tengah-tengah. Ya itu berada di tengah. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Ini sebahagian daripada tadabbur sajalah untuk kita melihat bahawa bagaimana perkataan kullun fi falakin itu sangat seiring dari sudut makna dan juga susunan huruf, dan ini merupakan bukti bahawa Quran itu bukanlah dikarang oleh manusia biasa, tetapi masya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala lah yang telah menurunkan Al-Quran ini sehingga mempunyai suatu susunan yang sangat halus, yang sangat teliti, masya-Allah. Baik. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat lihat di bawah ini ada beberapa nilai. Ada beberapa nilai 20, 30, 80, 10, 80, 30, 20, 70 ni. Okey, baik. Ini tuan-tuan, wallahu ta'ala alam, sekali lagi saya katakan ini sebahagian daripada tadabbur lah. Kerana kami cuba untuk melihat apakah nilai huruf kaf, kerana kaf ni tuan-tuan dalam sistem angka jumali dia ada nilai dia. Nilai huruf kaf ni adalah 20, nilai huruf lam ini pula adalah 30, nilai huruf fa ini pula adalah 80, dan nilai huruf ya ni adalah 10. Jadi ini ulangan ni baliklah. Maka kalau kita tambah ni ke semua huruf ini, kullun fi falakin ini tuan-tuan, nilainya adalah 270. Nilainya adalah 270. Nilai angka ini tuan-tuan adalah satu kaedah yang kalau tuan-tuan biasa melihat zich ataupun jadah-jadah falak yang dibuat oleh ahli ulama kita dulu pada zaman Imam Al-Khawarizmi, Ibn Sina, dan juga kalau kita dapat lihat tentang buku-buku falak yang dikarang oleh ulama-ulama falak kita di Nusantara pada zaman di mana penulisan buku masih lagi dalam tulisan Jawi, dikarang oleh Sulam kitab Syekh Mansur Betawi dan beberapa kitab-kitab falak yang lain. Mereka menggunakan nombor dalam bentuk angka jumali ini, angka jumali ini, huruf kaf, abajadun hawazun hadayan kalaman. Itu kaedah untuk kita hafal angka jumali ini tuan-tuan. Tuan-tuan boleh semak balik lepas ni insya-Allah. Baik. Dan tuan-tuan semak ni dia akan dapat nilai 270. Jadi tuan-tuan, secara kita kata nakal lah, saya pun cuba cari dalam internet apa benda yang signifikan dengan alam ini yang nilainya adalah 270. Kalau kita lihat pusingan lengkap 360, tapi 270 ni kalau ikutkan arah matangnya merujuk kepada barat. Jadi tuan-tuan, kami cuba semak-semak dan didapati bahawa ada sesuatu perkara lah yang menarik dalam hal ini, iaitu kalau kita lihat bahawa 270 itu merujuk kepada laman Sawang Universe Today. 270 itu adalah spinning, itu pusingan Milky Way ataupun galaksi Bima Sakti kita ini, di atas paksinya, iaitu pusingannya adalah 270 km sesaat. 270 km sesaat. Masya-Allah ya. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Ini sebahagian daripada proses tadabbur sajalah ya. Proses tadabbur saja. Ini sebahagian daripada perkara-perkara yang kita cuba carilah supaya insya-Allah mungkin perkara ini dapat menambahkan iman kita, dapat menambahkan keyakinan kita bahawa bagaimana Al-Quran itu telah mengungkapkan perkara-perkara yang sebenarnya bila kita kaji, kita dapat lihat bahawa ini adalah satu perkara yang sangat besar yang dapat kita gali ilmu daripada Al-Quran tersebut. Okey, baik. Dan ini dua ayat yang saya kongsikan dan sedikit tadabbur pada perkataan kullun fi falakin itu, pada perkataan kullun fi falakin itu, yang mana perkataan falak itu merujuk kepada, maksudnya adalah orbit ataupun kita lihat di sini adalah pusingan, merujuk kepada pusingan. Kullun fi falakin yang merujuk kepada matahari, bulan dan juga bumi, semuanya itu berpusing di atas orbit dia, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Okey. Seterusnya tuan-tuan, kita pergi pula kepada perbahasan selanjutnya, iaitu ada kami kongsikan dalam halaman muka surat 6 halaman muka surat 6 ini, di mana perkataan falak ini menariknya juga, dia ada beberapa perkataan yang hampir sinonim ataupun bunyinya ataupun hurufnya lebih kurang sama lebih kurang sama. InsyaAllah saya kongsikan dalam slide ini sebentar ya. Okey, yang ini. Okey.
Baik. Bila kita lihat di sini perkataan falak ataupun ejaan falak, fa lam kaf, fa lam kaf, kita dapat lihat bahawa dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab itu sendiri ada beberapa istilah yang hampir lebih kurang sama maknanya, dan ada sebutan yang lebih kurang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza, dan ada ejaannya fa lam kaf juga tetapi dibaca dengan bacaan yang berbeza. Ini tuan-tuan hanya untuk proses tadabbur, untuk kita kaitkan tuan-tuan dengan perkataan falak. Baik, kalau tuan-tuan dapat lihat perkataan yang pertama, yang kalau kita lihat dalam slide ini tuan-tuan, perkataan falak yang di tengah-tengah itulah, perkataan falak itulah yang kita gunakan dalam perbahasan falak ini yang bermaksud orbit, falak, fa lam kaf, ejaan fa lam kaf, dan kita baca sebagai falak. Okey. Cuma tuan-tuan, kalau kita rujuk di dalam bahasa Arab ataupun dalam Quran, ada perkataan fulk. Ejaannya sama, fa lam kaf, tetapi dibaca fulk, iaitu bermaksud kapal. Dalam slide ini pun ada, kami letakkan gambar kapal. Supaya apa? Supaya untuk menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana fulk ini yang ejaannya sama tetapi maknanya berbeza. Dari sudut maknanya berbeza. Fulk ini maksudnya kapal, falak ini maksudnya orbit. Tetapi tuan-tuan, secara maknawi ataupun secara orang kata hin lah, sebagai suatu tadabbur, kalau kita nak lihat di sini bahawa bagaimana kapal itu bergerak dalam hala tuju yang terarah dan bergerak dengan terancang. Maknanya kalau kapal itu secara normalnya dikawal oleh kapten kapal, dan di mana kapal itu akan bergerak kalau secara normalnya ada arah yang nak dituju, dan dia bergerak dengan terancang, dengan kelajuan, dengan arah, dengan tujuan yang sudah pun ditentukan. Maknanya dia tidak akan pergi ke sana ke sini, biasanya begitu. Baik. Dan ini tuan-tuan, kalau kita dapat lihat bahawa sinonim dengan pergerakan alam ataupun jirim-jirim samawi yang merujuk kepada matahari, bulan ataupun planet-planet dan sebagainya, yang semua ini pun bergerak dalam proses ataupun dalam bentuk yang terarah, dalam arah, maknanya planet ataupun bintang ataupun bulan ataupun matahari yang kita dapat lihat ini, dia bergerak sebenarnya dalam orbitnya, yang terarah. Dia tidak, matahari tidak akan keluar daripada orbitnya, bulan tidak akan keluar daripada orbit dia, planet-planet lain pun tidak akan keluar daripada orbit. Malahan kalau kita dapat lihat bahawa macam komet dan sebagainya pun ada orbitnya. Jadi menandakan bahawa dari sudut maknawi di sini, bahawa perkataan falak itu kalau kita kaitkan dengan perkataan fulk, seolah-olahnya kapal, planet, bintang, bulan, matahari ini adalah seolah-olah kapal yang bergerak dengan terarah, bergerak dengan terancang, yang di mana siapakah merancangnya? Tentulah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita lihat perkataan falaq, huruf fal dengan huruf qa, yang ni yang kita sebutkan tadi, bahawa bila kita bincangkan tentang ilmu falak, dia merujuk kepada huruf kaf, F-A-L-A-K, bukan F-A-L-A-Q. Kalau kita baca ataupun eja dengan F-A-L-A-Q, maka kita akan merujuk kepada falaq. Baik, maka dalam buku kami ini kami akan masukkan perkataan falaq itu bermaksud apa? Bermaksud malam. Qul a'udzu birabbil falaq, merujuk kepada malam ataupun subuh. Maknanya di sini dia menggambarkan suasana gelap. Dia menggambarkan suasana gelap itu pada malam hari, pada subuh hari, awal-awal subuh itu adalah suasana yang gelap. Maka ini juga memberi sikit kaitan, ataupun bukan sikit, banyak juga iaitu kaitannya dengan falak. Kerana kalau kita dapat lihat, mereka yang berkecimpung dalam dunia falak ini secara umumnya, kalau kita nak membuat cerapan
Cerapan ini, bila kita nak mencerap objek-objek di langit, maka selalu kita akan buat cerapan pada waktu malam. Kerana kalau kita cerap pada waktu siang, yang biasanya hanya boleh dicerap pada waktu siang adalah matahari. Dan kadang-kadang kita boleh lihat fasa bulan tua pada waktu malam, dan kadang-kadang kita boleh lihat planet yang melintas matahari dan sebagainya. Tapi secara umumnya bila kita sebut tentang falak, maka kita akan buat cerapan pada waktu malam. Kerana apa? Kerana langit kita ini akan lebih mudah untuk kita cerap objek-objek yang malam. Kerana objek-objek yang malam ni seperti bintang, seperti planet, malahan kalau tuan-tuan tengok macam gambar anak bulan yang kami tunjukkan pada awal-awal tadi tu, dia akan lebih jelas ketika mana suasana langit kita menjadi gelap. Maka tuan-tuan, perkataan falaq yang bermaksud malam ataupun gelap juga sangat juga sinonim dengan perkataan falak, dengan ilmu falak. Kerana apa? Kerana objek-objek yang nak dicerap, objek-objek yang nak dilihat adalah merujuk kepada objek-objek yang sebenarnya dapat dilihat dengan lebih banyak pada waktu malam. Seperti mana kalau kita tengok di tempat-tempat yang tertentu di Malaysia ni, kita boleh tengok Milky Way, gelang Bima Sakti itu dapat dilihat dengan begitu jelas. Dengan syarat dapat pergi, macam tuan-tuan dapat lihat dalam gambar slide itulah. Kalau kita duduk tengah-tengah bandar, susah sebenarnya untuk kita dapat lihat, malah mungkin mustahil lah dengan cahaya yang melimpah ruah tu, dengan lampu jalan, dengan lampu kedai tom yam dan sebagainya, maka hampir mustahil lah kita nak dapat lihat gelang Bima Sakti di langit. Kecuali kalau kita dapat lihat hanya beberapa bintang-bintang yang cerah, yang mudah untuk kita dapat lihat. Contohnya sekarang ni, kalau tuan-tuan dapat lihat di tengah langit kita ni ada Buruj Orion yang berkait rapat ataupun juga sangat terkenal di kalangan orang Melayu ataupun di kalangan kita sebagai bintang yang menunjukkan arah kiblat. InsyaAllah kita akan bincang juga nanti satu hari nanti. Mudah untuk kita dapat lihat ketika mana waktu malam. Tapi waktu malam itu dengan syarat, maknanya di kawasan yang gelap. Kawasan yang gelap. Kalau kawasan ataupun kawasan yang tidak ada, waktu tidak ada berawan. Kalau berawan tu kita hanya nampak awan sajalah. Baik. Jadi ini kaitanlah perbahasan di antara perkataan fulk, perkataan falak dan juga perkataan falaq. InsyaAllah moga-moga tuan-tuan kita dapat kembangkan lagi lah dalam perbahasan ta'rif ini pun, mana kita dapat lihat bahawa ada perkara-perkara yang menarik untuk kita kongsikan dengan kalau kita nak kongsikan dengan ahli-ahli jemaah masjid, jemaah surau, bila kita bincangkan tentang perkataan falak ini, maka kita juga dapat mengaitkan ia adalah dengan kemujizatan Al-Quran, dan juga kita berkenalan dengan istilah-istilah bahasa Arab yang juga menarik untuk kita dapat lihat. Dan sebab itulah Allah Ta'ala yang lebih tahulah tentang rahsia kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi bila kita dapat lihat tuan-tuan, dia punya kaitan antara satu istilah dengan istilah yang lain, ataupun istilah perkataan falak itu ada kaitan rupanya dengan term fulk, ada kaitan dengan term falak. Jadi ini satu perkara yang sangat menarik untuk kita bincang, insyaAllah. Baik, jadi kita dah bincang dari sudut perbahasan, dari sudut bahasa, jadi insyaAllah tentang kita berpindah pula kepada istilah, kepada istilah. Baik, tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan, ini adalah yang kita sebut sebagai pentarifan dari sudut istilah. Pentarifan dari sudut istilah. Saya cuba besarkan di sini, mungkin tuan-tuan dapat lihat dengan lebih jelas kod perbahasan dia. Okey, baik. Tuan-tuan, dari sudut istilah yang saya catatkan dalam slide dan juga dalam buku ini adalah ataupun takrifan yang telah diberikan oleh Syekh Muhammad Farid Wajdi dalam kitab Dairah Ma'arif Al-Qarn Al-20, Dairah Ma'arif Al-Qarn Al-20. Baik, tuan-tuan, yang mana takrif ini tuan-tuan saya ambil daripada buku yang telah disusun oleh yang berbahagia Dr. Susignan Azhari. Dr. Susignan Azhari, tuan-tuan, buku ni kalau saya dapat tunjukkan buku tuan-tuan, ini bukunya, buku yang dikarang oleh Dr. Susignan Azhari, buku yang sangat menarik dan juga sangat baik untuk kita baca sebagai tuan-tuan yang meminati ilmu falak, tuan-tuan. Buku sangat menarik untuk kita baca berkaitan dengan ilmu falak ini, sangat baik. Okey, baik.
pergi pada slide okey. Iaitu takrifan ini adalah ilmu falak ini adalah satu ilmu tentang lintasan ilmu tentang lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang dan planet-planet. Okey, baik. Ini antara takrifan yang disebut bila membincangkan tentang takrifan ilmu falak itu secara umum. Secara umum, iaitu ilmu tentang lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang dan planet-planet. Baik. Antara perkara yang menarik bila kita lihat dalam takrifan yang diberikan oleh Syekh Muhammad Farid Wajdi ini dalam kitab Dairah Ma'arif Qarn Ishirin ini ialah bila merujuk kepada ilmu falak ini membincangkan tentang apa? Membincangkan tentang lintasan benda-benda langit. Dan benda-benda langit itu disebut sebagai matahari, bulan, bintang dan planet-planet. Matahari, bulan, bintang dan planet-planet. Allah Ta'ala alam tuan-tuan, mungkin takrifan ini merujuk kepada tentu sekali lah takrifan ini kalau kita lihat dalam takrifan turas, takrifan ulama, alim-alim ulama kita dulu berkaitan ilmu falak. Kerana secara umumnya tuan-tuan, objek yang dilihat, yang dikaji tentang pergerakannya dan sebagainya adalah melibatkan objek-objek ini, iaitu matahari, bulan, bintang dan planet-planet. Kerana kita tahu bahawa objek-objek ini sajalah yang dapat dilihat dengan mata kasar ketika itu. Dengan matahari, bulan, bintang dan planet-planet. Inilah objek-objek yang dapat dilihat dengan mata kasar. Kerana ketika zaman umat Islam menguasai ilmu falak, itu teknologi teleskop tuan-tuan belum lagi wujud, belum lagi ada seperti mana yang ada pada hari ini. Kalau kita lihat dengan hari ini, kita boleh mencerap objek-objek yang lebih kelam, seperti mana yang kita lihat dalam dunia astronomi hari ini, kan ada ambil gambar nebula, ada ambil gambar galaksi-galaksi yang lain. Walaupun tuan-tuan ada juga para alim ulama kita yang mencatatkan seperti Al-Sufi pernah mencatatkan bagaimana dia telah melihat suatu objek yang disebut hari ini sebagai galaksi Andromeda. Sedangkan ketika itu dalam katalog bintang yang telah disusun Imam As-Sufi telah merujuk istilah ataupun adalah menyebutkan tentang galaksi Andromeda tu, tetapi beliau tidak menyatakan bahawa itu galaksi Andromeda, kerana beliau telah menyatakan ada satu istilah tentu yang saya terlupa. InsyaAllah mungkin pada masa akan datang insyaAllah saya boleh kongsikan. Beliau sendiri telah sebutkan waktu kami menghadiri suatu program muktamar falak di Oman satu ketika dulu, ketika mana seorang pakar astronomi daripada negara Arab, mereka sebenarnya nak claim kepada IAU, International Astronomy Union, bahawa galaksi Andromeda itu sepatutnya merujuk kepada Imam As-Sufi, kerana beliaulah yang mula-mula mengesan dan mengkatalogkan ataupun menyebutkan dalam kitab. Maka sepatutnya galaksi itu disebut ataupun ada satu istilah yang disebut Imam As-Sufi, tapi saya terlupa tuan-tuan. Mungkin insyaAllah pada masa akan datang saya boleh kongsikan. Claim bahawa sepatutnya merujuk kepada Imam As-Sufi, tidak boleh sebut galaksi Andromeda, kerana Andromeda ini diberikan namanya kemudian lama sebelum daripada lama selepas daripada Imam Sufi telah sebutkan dalam kitab beliau. Baik. Jadi kita balik semula kepada pembahasan istilah ilmu falak ini. Maknanya kalau kita dapat lihat bahawa perbahasan ilmu falak ini adalah apa yang dibahaskan adalah tentang objek-objek samawi. Objek-objek samawi merujuk kepada matahari, bulan, bintang, planet-planet, dan kita mengkaji tentang pergerakannya, di mana kalau saya boleh kongsikan beberapa istilah yang disebutkan oleh Fadil, tuan guru kita, Ustaz Hanafiah, menyebutkan tentang bagaimana yang kita nak lihat daripada pergerakan objek-objek samawi itu adalah hal dan juga ma'al. Hal dan juga ma'al dia. Itu hal di mana kedudukan dia berada. Berada di timur, berada di barat, berada di tengah langit dan sebagainya. Itu kedudukan. Maka kita pun mengkajilah bagaimana pergerakan bintang, pergerakan matahari, pergerakan bulan dan sebagainya. Dan juga dapatan ma'al, dapatan daripada matahari, dapatan daripada bulan, dapatan, dan di situlah kita dapat lihat tentang bagaimana matahari, bulan,
dan juga planet-planet ini akan mengalami terbit, terbenam dan beberapa perkara tadi insya-Allah kita akan bincang kemudian. Okey, baik. Cuma tuan-tuan sebagai satu perkongsian lah. Maknanya kalau kita dapat lihat di sini, ilmu falak ini membincangkan tentang objek-objek samawi, merujuk kepada matahari, bulan, bintang, planet-planet dan sebagainya. Cuma saya nak kongsilah dalam pengalaman cetek saya ada mengajar ilmu falak ni di masjid dan juga surau, bertemu dengan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, orang-orang lama kita yang banyak pengalaman dan sebagainya. Mereka mengatakan bahawa saya pernah buat satu kuliah lah. Habis kuliah tersebut, maka mereka kata bahawa apa yang Ustaz ajar ni, ada seorang tuan haji itulah, saya pun dah lupa di mana saya berjumpa dengan beliau, dan pun ambil orang kata apa, kata apa, tak serius sangat lah. Tapi bila saya lihat kepada isi lain, baru saya ingat balik kisah itu di mana dia katakan bahawa apa yang saya sebutkan pada malam tu, bercerita tentang perjalanan matahari, bulan, macam mana kedudukan lahirnya anak bulan dan sebagainya, itu disebut sebagai falak langit. Falak langit. Sedangkan ada juga apa yang disebutkan sebagai falak bumi. Falak bumi. Wallahu ta'ala alam. Adakah falak bumi itu adalah, kalau kita lihat tuan-tuan, ialah macam kita sebutkan tadi, falak ni sifat dia pusingan. Kalau kita kata falak langit itu, apa yang berpusing, yang kita dapat lihat di langit itu adalah matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Cuma apa yang berpusing pula di bumi ni, wallahu ta'ala alam tuan-tuan, mungkin itulah yang disebut sebagai ilmu tanjim, yang kita bincangkan tentang perkara-perkara yang melibatkan kata nasib baik, nasib buruk, dan bagaimana kita ilmu tanjim juga digunakan dalam meramalkan perkara-perkara yang berlaku di bumi. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Mungkin itulah dimaksudkan dengan falak bumi. Saya pun tak kata tak ambil berat sangat tentang hal tersebut, tapi hanya berkongsi pada tuan-tuan sekalian dalam siri kuliah ni, insya-Allah. Baik. Kita lanjutkan tentang perbahasan kita sedikit lagi, tentang apa yang disebutkan oleh Syekh Umar Al-Jilani dalam kitab Khulasa Al-Wafiyah, dalam kitab Khulasa Al-Wafiyah. Baik, tuan-tuan, ni kitab Khulasa Al-Wafiyah adalah satu kitab yang sangat baik juga kalau sekiranya kita membaca buku ini. Saya kongsikan tuan-tuan kitab Khulasa Al-Wafiyah ini. Tuan-tuan, ini kitab Khulasa Al-Wafiyah. Kitab Khulasa Al-Wafiyah yang dikarang oleh ni kitab Khulasa Al-Wafiyah. Tuan-tuan, kita balik. Dikarang oleh Syekh Zubair Umar Al-Jilani. Syekh Zubair Umar Al-Jilani. Kitab ini terbitkan tuan-tuan, saya tengok pada tahun yang dah lama kitab ni tuan-tuan. Mungkin dah mengalami beberapa tahun untuk diterbitkan balik lah. Baik. Cuma kitab ini ditulis dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, dan saya lihat bahawa buku ni sangat baik. Dia membincangkan tentang pentakrifan ilmu falak, perbahasan ilmu falak tersebut, dan perbincangannya itu sangat menarik kerana dia juga memasukkan rajah-rajah seperti mana yang ada saya masukkan sedikit rajah itu dalam kitab kita ini. Baik. Apa yang disebutkan oleh Syekh Umar Jalani ialah, tuan-tuan boleh rujuk halaman 7, bahawa orang Arab membahagikan kitab ataupun membahagikan ilmu falak ini kepada 3 bahagian, iaitu apa disebut sebagai falak wasfi, dan yang kedua sebut falak tabi'i, dan yang ketiga disebut falak amali. Falak wasfi waw sadfa, ya, falak tabi'i dan juga falak amali, falak amali. Baik. Yang dimaksudkan dengan falak wasfi adalah melibatkan perbahasan objek-objek samawi dari sudut pergerakan matla'. Matla' ni adalah terbit dan juga terbenam. Terbenam kita sebut maghrib, bentuk orbit, naik dan turunnya, panjang malam dan siang, apa yang berkait dengan bulan, tahun, hilal dan gerhana. Baik. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok falak wasfi ini, kita membincangkan tentang pergerakan objek-objek samawi. Kita membincangkan tentang pergerakan objek-objek samawi. Bagaimana pergerakan itu daripada timur ke barat seperti mana kita sebutkan sebelum ini, dan juga kesan daripada pergerakan tersebut. Kesan daripada pergerakan tersebut dengan mewujudkan apa yang kita sebut contohnya hilal, hasil daripada pergerakan bulan
mengelilingi bumi dengan berpandukan kepada kedudukan matahari. Jadi menghasilkan hilal, fasa hilal. Ataupun kalau kita lihat peristiwa gerhana, di mana pergerakan bumi, pergerakan matahari dan juga pergerakan bulan itu sehingga menyebabkan berlakunya gerhana. Jadi ini disebut sebagai falak wasfi. Baik, yang kedua tuan-tuan, disebut sebagai falak tabi'i. Falak tabi'i ini adalah merupakan suatu perbahasan mengenai dalil-dalil peristiwa illah peristiwa-peristiwa tersebut serta kaedahnya, dan ia dinamakan juga sebagai ilmu tanjim atau ahkam atau ilmu melibatkan pendalilan ataupun disebut sebagai ilmu al-istidlal. Dalam kitab ini disebut sebagai ilmu al-istidlal. Maka ilmu tanjim, ahkam atau ilmu istidlal ni adalah satu benda yang samalah. Maknanya kita nak hasil pencerapan kita, hasil pemerhatian kita kepada objek-objek samawi yang berada di langit ini, maka kita kemudian mengaitkan dengan apa yang kita sebut sebagai tingkah laku manusia, apa yang kita ramalkan tentang nasib baik dan juga nasib buruk yang akan melanda negara dan sebagainya. Perkara ini tuan-tuan dibahaskan oleh ulama lah tentang sama ada harus ataupun diharamkan, dan pembahasannya agak panjang tuan-tuan, saya tak berniat untuk bincangkan di sini. Cuma memang adalah ulama yang mengharamkan ilmu tanjim ini kerana dia boleh menyebabkan seorang itu gelincir akidah dia, kerana dia mempercayai bahawa segala baik buruk itu telah ditentukan bukan oleh Allah Ta'ala, tetapi ditentukan oleh objek-objek samawi ini. Bila matahari, bila bulan, bila berlaku gerhana, bila planet ini dan sebagainya. Tetapi ada juga penulisan pada ulama yang mengharuskan sebagai suatu tajribah ataupun satu rujukan kepada perkara-perkara yang kita sebut berulang. Dia bukan menjadi suatu akidah, tapi hanya jadikan sebagai satu panduan sahaja, satu panduan untuk seorang itu melakukan sesuatu perkara. Contohnya bila kita sebut dalam perbahasan meramalkan musim-musim yang akan datang, meramalkan hujan, meramalkan cuaca dan sebagainya, dan ini diharuskan. Okey, baik, saya tinggalkan dululah dalam perbahasan itu kerana dia memerlukan kepakaran yang lain dalam perbahasan ini. Baik, yang ketiga, falak amali, melibatkan perbahasan mengenai pengetahuan yang dicapai oleh kedua-dua perbahasan di atas ini, falak wasfi dan falak tabi'i, melalui perantaraan robot mujayyab. Al-Muqantar ini adalah jenis robot. Dia ada 4 jenis robot, dan ini antara 2 jenis robot yang disebut robot mujayyab dan robot Al-Muqantar. Glob bumi dan pengiraan seperti Zish ini adalah jadual yang disusun oleh ahli-ahli falak, hasil daripada perbahasan yang kita kata cerapan matahari, cerapan bintang dan sebagainya. Maka di sini kita dapat lihat bahawa Zish itu kemudian ditulis ataupun disusun untuk mencatatkan pergerakan matahari, pergerakan planet, pergerakan bintang, maka itu disebut Zish. Laporan cerapan dan juga logaritma. Baik, yang mana tuan-tuan secara umumnya kalau kita dapat lihat falak amali ini adalah dia membahaskan tentang peralatan cerapan. Peralatan cerapan ni maknanya kita dapat lihat bahawa bagaimana peralatan-peralatan yang digunakan. Bila kita bincang tentang falak ni, tentu sekali lah kita ada peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk mengukur, untuk kita buat cerapan. Contoh pada zaman dulu, mereka menggunakan robot mujayyab, mereka menggunakan astrolabe dan sebagainya. Dan juga di situ ada formula-formula pengiraan yang digunakan, dan hasil daripada cerapan itu maka mereka catatkan dalam bentuk jadual cerapan ataupun kita sebut sebagai Zish. Baik. Dan sebagai penutup kepada ni tuan-tuan, saya ingin lanjutkan sedikit, saya peningkan sedikit pada perbahasan ini. Penutup itu dalam buku yang ditulis oleh Cikgu Wahab, yang berbahagia Profesor Madya Tabaharuddin Zainan, menyebutkan bahawa yang disebut sebagai falak syar'i, falak syar'i yang kita biasa sebut pada hari ini, merujuk kepada segala, tuan-tuan boleh lihat pada halaman yang ke-7, halaman ke-7 tu, bawah sekali, iaitu penggunaan segala kaedah-kaedah falak termasuk hasil-hasil pengiraan dan segala maklumat yang diperolehi darinya digunakan dalam urusan ibadah dan perbahasan ilmu tauhid. Baik, maknanya di sini kalau kita dapat lihat bahawa
ilmu fiqh, dalam ibadat kita ada perkara-perkara yang kita bahaskan ataupun perkara-perkara yang melibatkan syarat yang memerlukan kepada tempat dan kadang-kadang memerlukan kepada masa. Tempat dan juga masa. Maka untuk menyelesaikan ataupun untuk memberikan panduan yang lebih jelas kepada tempat dan juga masa ini, maka digunakan ilmu falak. Maka sebab itulah tuan-tuan, dalam buku kita ni, dalam buku yang kami buat ni, dia lebih kepada ilmu falak syar'i lah sebenarnya. Iaitu membincangkan ilmu falak ini dalam konteks ilmu fiqh. Contohnya tuan-tuan, kalau saya sebutkan di sini, contoh bila kita sebut masa, bila sebut sebagai masa, maka bila sebut contoh dalam bab solat, bila kita nak solat, maka kita perlu kepada waktu-waktu solat yang merujuk kepada solat yang wajib lah. Bahkan solat-solat yang sunat pun ada waktu-waktu dia. Maka nak menentukan waktu itu, maka digunakan ilmu falak dalam membahaskan tentang bilakah matahari terbit, bilakah matahari terbenam, bilakah matahari zawal, gelincir dan sebagainya. Dan sama juga tuan-tuan, bila kita nak mencari tempat ataupun lokasi, kalau kita dalam konteks kita dalam solat, bila kita nak solat, maka kita kena menghadap kiblat, menghadap kiblat, menghadap kiblat. Maka nak menentukan arah kiblat itu adalah menggunakan apa? Dengan menggunakan antaranya disebut dalam kitab-kitab fiqh dalil-dalil. Dalil-dalil itu adalah petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk itu apa dia? Yang disebut dalam kitab-kitab fiqh, antaranya bintang qutbi, bintang polaris, ada merujuk kepada tiupan angin dan sebagainya. Maka para ulama kita dalam konteks di Nusantara ini kemudian menggunakan beberapa buruj, contohnya buruj orang yang kita sebutkan tadi untuk mencari arah kiblat. Baik. Jadi di situ tuan-tuan jelas tentang perbahasan kita dari sudut pentakrifan, dari sudut bahasa dan pentakrifan dari sudut istilah pada malam ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita sempat masuk dalam gambar rajah geosentrik ni, insya-Allah lah kita akan sambung pada hari Sabtu akan datang untuk kita bincangkan perkara ini. Dan alhamdulillah, moga-moga tuan-tuan sedikit pencerahan dari sudut takrifan ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya ada sedikit lagi tentang pentakrifan ini, tentang beberapa perkara tentang pentakrifan ini, insya-Allah saya akan sebutkan pada kuliah akan datang pada kuliah akan datang berkaitan dengan beberapa ilmu yang sebenarnya terkandung dalam ilmu falak ini, insya-Allah. Baik. Jadi saya rasa setakat ini sajalah dulu. Dan kalau saya boleh lihat sahabat-sahabat kita yang telah pun memberikan komen-komen dalam Facebook ini, kalau saya dapat lihat, alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih kerana mengikuti. Sahabat-sahabat saya daripada Sabah pun ada, daripada Perak pun ada. Ini Saiful Nizam ni macam kenal ni, sahabat saya, orang lama sahabat saya ni. Minta maaf, tadi ada bunyi angin, minta maaf tuan-tuan kerana duduk kat kipas ni. Okey. Nanti saya alihlah kipas ni supaya jauh sikit. Okey, tak ada apa-apa soalan tuan-tuan saya kira pada malam ni. Jadi saya rasa setakat ini sajalah dulu, insya-Allah pertemuan kita pada malam ni. Dan kita akhiri pertemuan kini dalam tasbih kifarah dan surah Al-An. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.